Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Laporan kali ini pastinya laporan yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua. Muhyiddin Yassin sah letak jawatan, angkara siapa, arahan siapa. Wow, ini satu ulasan yang pastinya membuatkan Anda tertanya-tanya. Siapa yang arahkan Muhyiddin letak jawatan dan kenapa dia letak jawatan? Baru-baru ini, sehingga ke waktu ini, Mahathir tetap berkepingin nak melihat Anwar Ibrahim ditumbangkan. Mahathir arahannya kemarin meminta Anwar Ibrahim bubar parlimen. Cabaran yang terdesak. Buat apa nak bubar parlimen? Mahathir tidak nampakkah bahwa kalau Anwar Ibrahim bubar parlimen, negara kita akan dalam keadaan satu lagi keadaan huru hara. Politik tidak stabil, pelaburan akan lari, dan akhirnya negara yang akan merana. Yang akan menerima bencana malapetaka bukan Mahathir, tapi rakyat sendiri. Itulah yang coba dielakkan oleh kepimpinan sekarang. Namun bagi mereka yang kemeruk kuasa, dengki dan cemburu melihat kewibawaan Anwar Ibrahim memimpin negara ini, mereka tidak senang duduk, seakan-akan sentiasa terbakar melihat apa yang sedang diusahakan. Oleh sebab itulah, dia arah bubar parlimen, letak jawatan. Kegagalan beliau untuk menurunkan Anwar melalui himpunan turun Anwar yang hanya disertai beberapa kerat orang, hari ini dia suruh pula bubar parlimen. Semua orang yang ada di Malaysia sepatutnya, Anda sokong atau tidak kepimpinan kerajaan sekarang, Anda suka atau tidak, kita sepatutnya menolak keinginan bubar parlimen itu. Kerana Muhyiddin letak jawatan atas arahan siapa? Sebelum saya teruskan ulasan yang hebat ini, perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita menjadi bodoh, imun badan tidak mampu menyembuhkan, melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Tapi terapi imun ini membantu dan mengajar, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Lalu, ia akan menghapuskan akar penyakit yang ada bersembunyi dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, ketika Muhyiddin letak jawatan pada 16 Ogos tahun 2021, menerusi satu perutusan khas yang disiarkan secara langsung oleh stesen televisyen tempatan. Beliau menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Baginda telah berkenan menerimanya serta melantik beliau sebagai Perdana Menteri sementara sehingga pelantikan pengganti dilakukan. Peletakan jawatan itu berlaku kerana beliau dikatakan telah kehilangan sokongan majoriti di Dewan Rakyat selepas UMNO menarik balik sokongan mereka pada 8 Julai 2021. Menuntut Muhyiddin meletak jawatan atas pengurusan pandemik COVID-19 dan ketidakstabilan politik. Jadi, arahan formal datang daripada kehendak Perlembagaan Persekutuan dan keputusan politik apabila Muhyiddin tidak lagi mendapat sokongan majoriti. Beliau diwajibkan meletak jawatan. Proses itu melibatkan penyerahan surat Yang di-Pertuan Agong kepada Yang di-Pertuan Agong, yang mana Yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan menerima peletakan jawatan tersebut. Jadi secara ringkasnya, arahan yang meminta Muhyiddin letak jawatan datang daripada perlembagaan dengan menggunakan perkara 43 dalam kurungan 4 apabila hilang majoriti. Surat peletakan jawatan Muhyiddin juga telah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Agong menerima dan melantik beliau sebagai caretaker Perdana Menteri. Jadi sebenarnya Muhyiddin satu-satunya
Perdana Menteri di Malaysia yang letak jawatan kerana sah dan pasti hilang sokongan majoriti. Oh ya, selain beliau, satu lagi pula yang letak jawatan. Orang kedua atau orang yang pertama melakukan letak jawatan kerana dimalukan di Parlimen ialah Mahathir. Beliau juga telah letak jawatan apabila langkah Sheraton telah dilakukan. Jadi sekarang ini Mahathir pula mahu Anwar Ibrahim turun letak jawatan, tapi tidak mungkinlah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini saya nak kongsi dengan Anda semua. Inilah buktinya bahwa Mahathir benar-benar amat mahu berkuasa di Malaysia. Beliau tidak senang dengan siapapun Perdana Menteri yang dilantik selepas beliau. Apa yang lebih menarik ialah tindakan Tun Mahathir yang pilih-pilih bulu. Ada yang mengatakan bahawa ini juga bukti betapa diktatornya Mahathir. Saya pun tak pasti sejauh mana dakwaan itu. Tetapi apa yang kita lihat, bukti menunjukkan bahawa Mahathir memang tidak dapat menerima sesiapapun pengganti beliau sebagai Perdana Menteri. Ada yang menjangkakan bahawa Mahathir mungkin hanya mahu setuju orang itu bagus memerintah kalau ikut teluding jari beliau. Hanya ikut arahan pengaruh Tun Mahathir, barulah itu orang yang bagus memerintah. Hari ini kita digemparkan dengan arahan terkini Mahathir kepada Anwar Ibrahim. Dia mengarahkan supaya Anwar Ibrahim bubar Parlimen. Tapi nampaknya Mahathir lupa dia tidak lagi relevan dan tidak akan sama sekali didengari oleh Anwar. Saya yakin beliau akan kecewa sampai melutut. Beliau tidak akan ada lagi harapan langsung. Apa pula pendapat Anda tentang dakwaan netizen menyatakan bahawa Mahathir memang tidak relevan lagi? Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, terapi imun ini mendidik dan menguatkan daya imun badan kita. Dan secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, kita kena penyakit sukar untuk sembuh dan kita merana seumur hidup. Tapi dengan imun badan yang meningkat, dididik menjadi bijaksana, kita jadi sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita bertindak seperti sekumpulan askar dan doktor yang merawat kita daripada dalam. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, produk ini lulus KKM dan diperakui halal, juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini untuk mendapatkan kesihatan yang berkekalan dan dipulihkan. Saudara, inilah bukti betapa Mahathir betul-betul tidak lagi relevan. Inilah bukti bahawa Mahathir hanya suka Perdana Menteri yang ada di telunjuk beliau. Ini adalah buktinya. Pada tahun 2020, saudara-saudara sekalian, buktinya ialah apabila siapa saja Perdana Menteri yang dilantik selepas Mahathir akan ditolak oleh Mahathir kalau tidak seturut kehendak beliau. Apa yang Mahathir mahu sebenarnya? Adakah dia mahu Perdana Menteri itu atas boneka semata-mata? Pada tahun 2008, ketika itu adalah Perdana Menteri adalah Abdullah Ahmad Badawi. Apa yang berlaku ialah Mahathir tetap mengarahkan, mencadangkan Abdullah meletakkan jawatan dan menambah beliau tersilap melantik beliau. Mahathir tidak suka. Seterusnya, apabila Najib menjadi Perdana Menteri yang keenam, Mahathir turut mengarahkan supaya Najib letak jawatan dan beliau kata secara terbuka mendesak Najib letak jawatan. Pada Perdana Menteri yang ketujuh, apabila Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri yang ketujuh kali kedua, akhirnya semua orang yang diarah letak jawatan, Mahathir juga turut letak jawatan. Ada yang menyatakan
Inilah hukum karma tertinggi untuk Mahathir. Dia terpaksa letak jawatan karena kehilangan sokongan menurut Mahathir. Namun ada netizen menyatakan bahwa sebenarnya Tun Mahathir letak jawatan kerana tidak mahu memberi peluang laluan kepada Anwar menjadi Perdana Menteri. Selepas beliau letak jawatan, digantikan melalui langkah Sheraton oleh Muhyiddin Yassin. Namun apa yang berlaku, Mahathir juga tidak setuju dengan Muhyiddin pada 7 Januari 2021. Mahathir mengarahkan Muhyiddin letak jawatan. Ini pada 2021 selepas langkah Sheraton. Tapi yang hairannya, Mahathir kini bersama dengan orang yang menjadi pemimpin Perikatan Nasional bersama-sama beliau bekerjasama pula menjatuhkan Anwar. Saya nak tanya satu soalan. Kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri, adakah terjamin Mahathir akan suka lagi atau dia juga tidak mahu lagi? Lalu, siapa saja yang dia mahu? Dirinya sendiri. Manakala pada tahun 2020, ketika itu Perdana Menteri adalah pada tahun 2021, Muhyiddin juga diarah letak jawatan. Nasihat daripada Mahathir. Dan pada tahun 2022, Perdana Menteri yang menggantikan Muhyiddin selepas Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan ialah Ismail Sabri Yaakob, pengerusi penaja Gerakan Tanah Air Pejuang GTA, yang berkata juga bahwa individu lain perlu menggantikan Ismail Sabri. Ini pun dia tak suka. Dan kini, selepas 25 tahun, Dr. Mahathir pula mahu turun demo desak Anwar letak jawatan. Tapi malangnya, dalam semua orang yang menjadi Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri yang Mahathir tidak berjaya jatuhkan, mengarahkan letak jawatan ialah Anwar. Agak pada pendapat anda, kenapa dan adakah Mahathir mampu melakukannya? Saya menjangkakan Mahathir memang tidak akan berjaya sama sekali. Itu sebabnya beliau amat berduka cita apabila mengetahui Anwar Ibrahim akhirnya jadi Perdana Menteri. Banyak benda yang sebenarnya Mahathir takut. Mungkin dia takut, mungkin dia risau. Terkini, Anwar Ibrahim membongkar lagi tentang kekayaan anak beranak yang menurut Anwar maha kaya. Siapakah yang dimaksudkannya? Anda mungkin tahu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.